Guys, aku ini jujur ya, aku sedih banget kalau merinding. Jujur aku tuh orangnya kayak tersentuh banget sama yang namanya sejarah gitu ya, apalagi sejarah-sejarah untuk mempertahankan tanah itu. Kayak kita itu, kayak aku itu langsung ke dimana masa itu gitu loh, ngerti kan? Aku memposisikan bagaimana menjadi beliau ini. Wah, gila sih. Merinding, sumpah. Sedih, terharu, bahagia. Wah, parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Denny di sini, guys. So, buat teman-teman Indonesia, Malaysia, semoga kalian diberikan rezeki yang lancar ya. Kudoakan semoga apapun urusan kalian itu lancar dan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, di video kali ini spesial banget ya, karena aku itu buta banget yang namanya sejarah bangsa Melayu gitu ya, atau bisa disebut sih bangsa Malaysia gitu. Aku lagi scroll YouTube, muncullah video yang sangat spesial ini guys, yang pengen sekali aku reaction gitu. Video kali ini membahas tentang 10 pahlawan Malaysia yang terkenal hingga digerungi negara luar. Wow, luar biasa ya. Saya juga nggak tahu nih siapa aja pahlawan tersebut. Nah, kalau pahlawan di Indonesia pastilah aku tahu ya, karena aku adalah keturunan orang Indonesia. Kalau di Indonesia, ini untuk informasi aja nih yang belum tahu. Pahlawan-pahlawan Indonesia itu Tuanku Imam Bonjol, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Ki Hajar Dewantara, Kapitan Patimura. Nah, itu semua ada, beberapa ada di gambar uang Indonesia atau rupiah, guys. Begitu. Nah, ini 10 pahlawan Malaysia ini yang penasaran banget nih, apa jasa mereka di Malaysia. Oke, tanpa pikir panjang, langsung aja ke videonya. Check it out. Pada 23 Jun 2022, dunia perfilman Malaysia telah mengejutkan rakyat di negara ini dengan filem Mat Kilau. Mat Kilau, Yusof. Hebat, epic, Masya Allah. Ini aku belum nonton sih. High impact, best. Memang the best. Menampilkan pelakon dalam dan luar negara, filem ini mendapat sambutan yang amat memberangsangkan di seluruh Malaysia. Ia dapat dibuktikan apabila filem Mat Kilau mencipta sejarah apabila menjadi filem tempatan pertama mencatat kutipan RM1 juta pada hari pertama tayangan. Kehangatan filem ini dirasai oleh setiap lapisan masyarakat dan fakta juga tidak terkecuali apabila fakta menerima banyak cadangan untuk membuat tentang 10 pahlawan merdeka dan pejuang yang terkenal di negara ini. Namun perlu Fakta ingatkan, tajuk kali ini agak berat dan banyak perkara dan isu sensitif yang perlu Fakta ringkaskan untuk tontonan yang sesuai bagi semua peringkat umur. Kalau tak ringkaskan setiap satu pahlawan, mungkin 1 jam pun tidak cukup untuk Fakta cerita selengkapnya. Apa yang Fakta ingin ketengahkan untuk video kali ini adalah untuk mengenang perjuangan tokoh-tokoh negara, menghargai semangat patriotik mereka dan nilai cintakan negara harmoni. Ini ya guys, aku pause dulu. Bentar lagi kan kemerdekaan Indonesia dengan Malaysia gitu kan, di bulan Agustus ini. Dan semoga habis kita nonton ini itu mempereratkan lagi gitu negara Indonesia dengan Malaysia. Check it out. Tidak bangsa dan agama. Oleh itu, jom kita bertanjak dan maju ke hadapan bersama. Wih, pakai apa sih itu namanya? Topi khas Melayu gitu ya. 10 pahlawan Malaysia yang terkenal hingga digeruni negara luar. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fakta tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Subscribe guys. 10. Mat Saleh. Mat Saleh atau nama sebenarnya Datuk Paduka Muhammad Saleh bin Datuk Balu merupakan pahlawan dan pemimpin yang sangat terkenal dalam menentang pihak British di Sabah. Sama seperti pahlawan-pahlawan yang lain, Mat Saleh telah bangkit menentang sistem percukaian yang tinggi dikenakan oleh pihak British
ke atas penduduk tempatan di Sabah. Malah penduduk di Sabah juga telah dipaksa menjadi buruh dalam pembinaan landasan kereta api dan talian telegraf. Berang dengan tindakan itu, pada tahun 1897, Mat Saleh dan pengikutnya telah menyerbu dan memusnahkan beberapa rumah, gerai, kedai dan membakar pejabat pentadbiran pihak British. Pihak British cuba melakukan serangan balas terhadap Mat Saleh sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 1897 dan tahun 1898. Namun kedua serangan balas itu gagal. Ini telah menyebabkan pihak British membuat keputusan untuk membuat satu perjanjian damai dengan Mat Saleh di mana beliau akhirnya bersetuju. Namun perjanjian itu tidak bertahan lama apabila pihak British memungkiri janji mereka dan menyebabkan pertempuran tercetus kembali. Pada 1 Februari 1900, Mat Saleh telah menghembuskan nafasnya yang terakhir apabila terkorban dalam pertempurannya bersama pihak British. Namun jasa Mat Saleh sebagai pejuang bangsa yang menentang pihak British selama 6 tahun telah diabadikan bersama tugu yang dibina di daerah Tambunan, Sabah. Mat Saleh tadi guys ya, untuk mempertahankan tanah Sabah. Beliau ini adalah orang Sabah guys, yang digelari Datuk ya. Datuk. Wah, luar biasa sih. Tapi endingnya yang sangat memilukan lah ya bagiku ya, karena British mengingkari janjinya padahal sudah berdamai, tapi pihak Britishnya yang mengingkari janji, jadinya perang lagi gitu. Wah, kacau sih. Emang masa perang itu sangat sulit guys. Kita beruntung lah hidup di masa kedamaian ini. 9. Datuk Maharaja Lela. Datuk Maharaja Lela. Datuk Maharaja Lela atau nama sebenarnya Pandak Lam merupakan seorang pembesar Kelapan Perak yang berketurunan anak Raja Bugis Daeng Selili dan juga merupakan salah seorang pahlawan Pasir Salak yang terkenal. Pada November 1874, Perak telah menerima residen British iaitu James William Woodford Birch atau JWW Birch hasil dari perjanjian Bangkok. Pelantikan itu telah menimbulkan konflik apabila pihak British mula mengambil hak mengutip cukai, mencabar ketuanan Melayu, memperkenalkan cukai baru dan mencabuli adat resam. Peristiwa yang mengangkat Datuk Maharaja Lela sebagai pejuang terkenal adalah apabila beliau bersama beberapa pejuang yang lain seperti Sepuntung, Datuk Sago dan Ngah Kandin telah bertindak mengambil nyawa residen British pertama di Perak dalam usahanya menentang pihak British. Disebabkan tindakannya itu, pada 13 Januari 1876, pihak British telah menawarkan hadiah sebanyak $6,000 kepada sesiapa yang berjaya menangkap Datuk Maharaja Lela dan $3,000 bagi sesiapa yang berjaya menangkap Datuk Sago dan Pak Indut. Dihadiahkan $6 sesiapa saja yang bisa menangkap Datuk Maharaja Lela. Gila, ini udah kayak di One Piece ya kira-kira ya. Kayak hadiah kepalanya itu berapa rupiah gitu, gila. Ini luar biasa, $6,000 loh harganya. Dan bawahan Datuk Maharaja Lela ini dikasih sekitaran harga $3,000. Gila, keren betul. Tetapi pada 20 Januari 1877, beliau telah ditangkap dan dijatuhkan hukuman oleh pihak British di Taiping, Perak. Namun pengorbanannya bersama rakan-rakannya itu telah mencetus dan memberi suntikan awal dalam menaikkan semangat orang ramai untuk membebaskan tanah Melayu dari genggaman pihak British. Iya. Keren sih. Itu tadi Datuk Maharaja Lela, keturunan anak Raja Bugis ya. Daeng siapa itu ya tadi ya? Aku lupa banget. Wah, ini perjuangan mereka nggak sia-sia sih menurutku. Perjuangan mereka selalu dikenang oleh orang-orang Perak pastinya ya. Karena beliau ini adalah membela tanah Perak gitu. Luar biasa Datuk Maharaja Lela. Kita doakan beliau di akhirat sana tenang lah guys ya. Kita lanjut lagi. Tuk Janggut. Tuk Janggut. Tuk Janggut merupakan gelaran yang diberikan kepada Haji Muhammad Hassan bin Panglima Mat Munas, iaitu seorang pahlawan yang berasal dari Pasir Putih, Kelantan, disebabkan penampilannya yang gemar memelihara janggutnya sehingga ke paras dada. Tok Janggut yang mendapat pendidikan di Mekah dan mahir bersilat ini juga merupakan seorang tokoh agama Islam yang sangat terkenal di Kelantan.
Perjuangan beliau bermula apabila pihak British telah mengambil alih pemerintahan Kelantan daripada Siam dan mula mengubah banyak perkara dari segi pentadbirannya. Keren banget sih. Antaranya adalah seperti mengenakan cukai tanah dan cukai kepala sebanyak RM1 seorang setiap tahun. Ui. Tidak bersetuju dengan perkara itu, Tok Janggut bersama rakan-rakannya telah bertindak untuk tidak memberi kerjasama dengan pihak British, dan tindakan beliau ini telah mendapat sokongan sebilangan besar rakyat. Bagaimanapun, kebangkitan Tok Janggut ini tidak disenangi oleh pihak istana yang telah dihasut pihak British pada masa itu, sehingga Tok Janggut diangkat. Oke. Jadi Tok Janggut ini difitnah sendiri ya sama kerajaan karena itu adalah ulah daripada bangsa British tadi itu. Gila sih ya, emang di masa perang itu ya. Ngeri banget. Sebagai penderhaka, keberanian Tok Janggut yang ingin melindungi rakyat Kelantan dari sistem percukaian tidak adil telah mengakibatkan beliau terkorban di dalam satu pertempuran di Kampung Kupong bersama pihak British. Namun begitu semangat patriotiknya telah diakui dan dikenang sepanjang zaman. Pasti, ya. Luar biasa Tok Janggut ini. 7. Yang Tuan Anta. Yang Tuan Anta. Yang Tuan Anta ibni almarhum Yang Tuan Raden merupakan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-6 dan juga seorang pahlawan Melayu di Seri Menanti. Perjuangan beliau bermula pada Mac 1872 apabila Datuk Kelana Sungai Ujong, Datuk Laksamana Syed Abdul Rahman telah membuat perjanjian dengan membenarkan seorang warga Inggeris bernama Henry Birch untuk membuka lombong biji timah di Sungai Ujong yang kini dikenali sebagai Seremban. Kemudian pada tahun 1874 pula, Datuk Kelana bersama Datuk Muda Linggi telah pergi ke Singapura untuk berjumpa dengan pihak British dan menandatangani perjanjian sama ya Sungai sama Ujong untuk berada di bawah lindungan pihak British. Marah dengan tindakan Datuk Kelana Sungai Ujong itu dan cubaan pihak British untuk merampas daerah lain di Negeri Sembilan serta mengganggu kedaulatan Seri Menanti, Yang Tuan Anta telah mengarahkan pasukannya seramai kira-kira 4,000 orang untuk Gila, Yang Tuan Anta telah mengarahkan pasukannya seramai kira-kira 4,000 orang, guys. Luar biasa pasukan Yang Tuan Anta bagi mengusir pihak British. Pertempuran ini telah berterusan dengan sangat sengit sehingga kedua-dua pihak akhirnya berdamai dan kebanyakan daerah di Negeri Sembilan diserahkan kembali kekuasaannya kecuali Sungai Ujong yang kekal di bawah kekuasaan British. Pantaslah ramai ya yang ini tadi nih. Ternyata Negeri Sembilan ya yang Tuan Antah tadi kuasai gitu. Ya luar biasa sih, 4,000 pasukan untuk mengalahkan atau mengusir British dari tanah mereka. Luar biasa, ini perlu diapresiasi sekali. Ujong yang kekal di bawah kekuasaan British. Yes. Keren. 6. Dul Said. Perjanjian Inggeris Belanda pada tahun 1824 yang menyaksikan Belanda menyerahkan Melaka kepada British telah menyebabkan kebangkitan seorang pahlawan Melayu dari Nanning, iaitu Dul Said, Datuk Abdul Said bin Omar atau lebih dikenali sebagai Dul Said, yang mula mempelajari seni silat sejak berumur 6 tahun lagi. Juga merupakan penghulu Nanning yang ke-9 telah membuat keputusan untuk menentang pihak British apabila British mendakwa Nanning sebahagian daripada Melaka dan memaksa mereka untuk mematuhi kesemua peraturan yang telah ditetapkan British. Beliau kemudian telah berjuang mempertahankan Nanning dari cengkaman pihak British sehingga memaksa mereka menghantar tambahan 150 askar upahan ke sana. Walau bagaimanapun, Dul Said telah berjaya menewaskan British dengan menggunakan taktik perang gerila. Malah beliau juga mendapat bantuan daripada Seri Menanti, Sungai Ujong, Johor, Muar dan juga bantuan ketenteraan daripada Yang Tuan Muda Raja Ali dari Rembau. Namun kebangkitan Dul Said dapat bertahan selama setahun sahaja. Ini kerana pada Mac 1832 pihak British telah berunding dengan Yang Tuan Muda Raja Ali dari Rembau dan beliau bersetuju untuk menghantar 600 orang hulu balang bagi membantu pihak British. Ini telah menyebabkan pihak British yang dipimpin oleh Kolonel Herbert berjaya menawan tabur dan membakar rumah-rumah penduduk Nanning untuk memaksa Dul Said keluar. Kerana cintanya kepada Nanning dan untuk mengelak perkara lebih buruk berlaku kepada penduduk di situ, Dul Said telah menyerahkan dirinya kepada pihak British
sekaligus menjadi pengakhiran kepada kebangkitannya. Aduh, guys. Ini jujur ya, aku sedih banget kalau merinding. Jujur aku tuh orangnya kayak tersentuh banget sama yang namanya sejarah gitu ya, apalagi sejarah-sejarah untuk mempertahankan tanah itu. Kayak aku itu langsung ke dimana masa itu gitu loh, ngerti kan? Aku memposisikan bagaimana menjadi beliau ini. Wah, gila sih. Merinding sumpah. Sedih, terharu, bahagia. Wah, parah. 5. Rentap. Sedih. Rentap atau nama sebenarnya dibawa anak Ninkan merupakan seorang pahlawan Iban Dayak yang sangat digeruni. Ini di Mobile Legends ini ya, hero-nya lapu-lapu kalau nggak salah ya. Ternyata ini adalah asli Dayak ya, Iban Dayak. Sarawak. Rentap juga sangat terkenal dengan laungan Agi hidup, Agi ngelaban, yang membawa maksud selagi hidup, selagi itu berjuang. Perjuangan rentap bermula semasa zaman pemerintahan pertama Raja Putih James Brooke yang bertindak merampas tanah orang Iban dan memaksa orang Sarawak untuk membayar pelbagai cukai. Marah dengan tindakan Brooke itu, akhirnya Rentap membuat keputusan untuk menyerbu kubu British di Sungai Skrang pada 19 Ogos 1844, di mana Rentap beroleh kemenangan. Pihak British yang marah ketika itu telah membuat serangan balas sebanyak 2 kali tetapi menemui kegagalan. Namun pada tahun 1861, cubaan kali ketiga pihak British telah berjaya memusnahkan kubu Rentap dan tempat tinggalnya dengan sebuah meriam besar yang dikenali sebagai Bujang Sadok dan memaksa Rentap bersama pengikutnya berundur. 2 tahun selepas itu, Rentap telah menghembuskan nafasnya yang terakhir ketika berumur 70 tahun ketika beliau dan pengikutnya sedang dalam rancangan untuk menyerang hendak British. Iya. Wah, itu tadi kalau kalian main Mobile Legends gitu ya, itu hero lapu-lapu guys. Ternyata orang Iban ya, orang Sarawak atau keturunan Dayak gitu ya. Wah, gila sih, luar biasa itu. Selalu lah kalau masa penjajahan gitu membayar cukai gitu ya, atau kalau di Indonesia kan itu kerja rodi lah untuk bangsa asing gitu kan. Kalau di Indonesia ya, aku membahas Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu kan kita dijajah oleh bangsa Belanda gitu ya, Netherlands gitu. Kalau di Malaysia itu British gitu. Sama aja sih sebenarnya guys, mereka itu sama-sama pendusta. 4. Datuk Bahaman Abdul Rahman bin Tuanku Imam Noh atau lebih dikenali sebagai Datuk Bahaman merupakan pahlawan Melayu yang sangat terkenal dengan kehebatannya dalam menentang penjajah di Pahang. Datuk Bahaman merupakan antara pembesar terawal yang memulakan pemberontakan yang bertujuan untuk menghalau penjajah dari tanah Melayu. Sama juga seperti pahlawan-pahlawan lain yang menentang pihak British disebabkan tidak puas hati dengan tindakan mereka dalam pelaksanaan cukai dan pentadbiran. Datuk Bahaman juga telah berjuang atas faktor yang sama dan penentangan beliau telah menyebabkan rancangan British banyak kali tergendala. Pihak British berusaha beberapa kali untuk menyerang dan menangkap Datuk Bahaman tetapi menemui kegagalan. Lebih-lebih lagi apabila Datuk Bahaman mula bergabung dengan pahlawan-pahlawan Melayu yang lain seperti Tok Gajah, Mat Kilau dan Mat Kelubi. Bagaimana ternyata gabung mereka guys. Yang lain seperti Tok Gajah, Mat Kilau, Mat Kelubi. Gila, 3-4 pahlawan Melayu melawan British. Bagaimanapun kebangkitan Datuk Bahaman berakhir apabila beliau dikatakan telah berundur ke Siam. Namun kebangkitan Datuk Bahaman selama 4 tahun telah menyebabkan kerugian yang amat banyak kepada pihak British. Itu baru tahu aku. 3. Selalu dikaitkan dengan cukai ya. Haji Abdul Rahman Limbong atau nama sebenarnya Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Qadir merupakan seorang pendakwah dan pahlawan Melayu yang berasal dari Terengganu. Beliau yang mula mempelajari pendidikan asas ilmu-ilmu Islam di Mekah sejak kecil ini. Mula menentang Inggeris sejak tahun 1920 apabila pihak Inggeris mula campur tangan untuk mentadbir tanah di Terengganu dan mengenakan cukai untuk setiap ekar tanah.
Tidak hanya pandai dalam ilmu agama, beliau juga sangat bijak dalam ilmu guaman. Ini dapat dibuktikan apabila beliau beberapa kali menjadi peguam di mahkamah untuk membela rakyat yang disaman oleh pihak British akibat tidak membayar cukai tanah. Antara hujah-hujah yang sering digunakan beliau adalah tanah yang dibuka oleh rakyat itu ialah hak Allah, bukannya hak negeri, dan ialah tanah pusaka peninggalan orang-orang tua mereka. Sekiranya tidak diwarisi, tanah boleh diserah kepada Baitul Mal. Jika didapati tiada pemilik tanah, barulah ia menjadi hak kerajaan. Rasa terancam dengan perjuangan Abdul Rahman Dimbong, pihak British telah bertindak melabel beliau sebagai penderhaka kepada kerajaan Terengganu. Lalu beliau ditangkap dan dibuang negeri ke Singapura dan seterusnya ke Mekah. Beliau kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di Mekah setahun kemudian pada 16 November 1929. Selalu kayak gitu guys ya. Tok Gajah. Tok Gajah ini gabung sama Tok Gajah tadi atau ya. nama sebenarnya Rasu Abdul Salam bin Syahrum merupakan orang besar Raja Pahang yang mendapat gelaran Imam Perang Indra Gajah Pahang. Kalau korang nak tahu, Tok Gajah sebenarnya merupakan ayah kepada pejuang Mat Kilau. Sama seperti Datuk Bahaman, Tok Gajah juga merupakan tokoh yang terlibat dalam mengetuai pasukan pejuang menentang penjajah British di Pahang antara tahun 1891 hingga 1895. Malah Tok Gajah juga pernah membantu Datuk Bahaman bersama anaknya Mat Kilau dalam usaha menentang British. Iya ya, Datuk Gajah ini ya. Aku bilang Datuk Gajah aja ya. Ternyata bapak dari Mat Kilau guys. Gila. Mereka ini pahlawan revolusi bangsa Melayu yang keren-keren sih. Walaupun perjuangan beliau berakhir apabila pihak British telah mengeluarkan perintah tangkap ke atas Tok Gajah pada tahun 1892, lalu memaksa beliau berundur ke Ulu Kelantan dan kemudian ke Hulu Terengganu. Beliau dikatakan meninggal dunia pada tahun 1901. Namun semangat juangnya terus dikenang oleh orang ramai sehingga kini. 1. Ini nomor 1 nih. Mat Kilau. Mat Kilau. Nah ini dia Mat ya. Kilau atau nama sebenarnya Mat Kilau bin Imam Rasu merupakan anak kepada Tok Gajah dan merupakan pahlawan Melayu yang berjuang menentang penjajah British. Ketika British telah mengeluarkan perintah tangkap kepada penentang-penentang mereka di Pahang, banyak di antara pejuang ini telah berundur untuk meredakan keadaan. Contohnya seperti Datuk Bahaman telah berundur ke Siam dan bapa Mat Kilau pula, iaitu Tok Gajah ke Hulu Terengganu. Tetapi maklumat mengenai Mat Kilau pula gagal diketahui dan akhbar-akhbar Inggeris di Singapura pula pada tahun 1895 telah melaporkan Mat Kilau telah tumpas akibat kecederaan yang parah ketika menentang Inggeris. Namun apa yang mengejutkan, pada 26 Disember 1969, seorang warga emas yang bernama Muhammad bin Ibrahim atau nama gelarannya Mat Siam selepas solat Jumaat telah pergi ke mimbar masjid dan mengisytiharkan bahawa beliau adalah Mat Kilau. Dakwaan Muhammad pada ketika itu telah menggemparkan. Gila, ini pasti beritanya sangat menggemparkan pada saat itu ya. Sudah dituduh sama British meninggal dunia, ternyata dia masih hidup. Gila. Ramai sehingga kerajaan Pahang bertindak menubuhkan jawatan kuasa penyiasat munculnya Mat Kilau. Beberapa orang telah ditemu ramai dan orang-orang yang pernah sezaman dan mengenali rupa paras Mat Kilau telah dipanggil untuk membuat pengesahan. Pada 6 Ogos 1970, Mat Siam telah diisytiharkan secara rasmi sebagai Mat Kilau oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Yahya Muhammad Seth. Rupa-rupanya disebabkan Mat Kilau telah dianggap sebagai penderhaka oleh pihak Inggeris, beliau terpaksa mengasingkan diri dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Beliau juga telah menukar namanya beberapa kali bagi mengelakkan dirinya dikenali. Namun apa yang menyedihkan, 10 hari selepas pengisytiharan tersebut, iaitu pada 16 Ogos 1970 jam 6.45 pagi, beliau telah menghembuskan nafasnya yang terakhir di rumahnya yang terletak di Gampang pada usia 104 tahun. Hebatkan perjuangan orang dulu-dulu sanggup mengorbankan masa, keluarga dan gila, aku mau komen dulu. Ini wah gila sih. Nggak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata lagi lah untuk superhero zaman dulu ya. Kayak bela mati-matian tanah Melayu ini
untuk mengusir atau memerdekakan tanah mereka sendiri gitu ya, merebut kembali tanah yang telah dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berwenang gitu. Wah, ini keren banget. Emang daftar yang pertama itu Mat Kilau sangat luar biasa guys. Hidup mereka semata-mata untuk Out of the memperjuangkan box tanah gitu air ya. kita Gila, demi ngeri banget. keselesaan hidup generasi kini. Semoga video ini sedikit sebanyak dapat melahirkan rasa syukur dan penghargaan kita dalam memperingati jasa-jasa mereka. Jumpa lagi di video akan datang. Bye. Oke, terima kasih Faktor Channel. So guys, gimana videonya kali ini tentang 10 pahlawan Malaysia yang terkenal hingga digeruni negara luar gitu ya. Memang luar biasa sih. Luar biasa semangat juang para pahlawan dulu ya. Dan kita doakan aja yang terbaik untuk pahlawan-pahlawan yang telah membela tanah Melayu ini atau tanah Nusantara ini, khususnya tanah Melayu Malaysia. Ini tadi 10 pahlawan yang sangat-sangat hebat ya. Ada Tok Janggut, ada Mat Kilau, ada Tok Gajah, dan ada Dol Said, dan ada juga aku lupa, tapi masih banyak lagi lah pahlawan-pahlawan yang tidak aku sebutkan ada di video ini tadi ya. Luar biasa sih, aku no comment lah. Aku terharu banget bagaimana mereka memperjuangkan tanah itu sendiri. Speechless habis sih. Dan perlu diketahui, kita perlu bangga juga sama pahlawan-pahlawan. Apalagi kalian ya yang menonton ini, orang-orang Malaysia, kalian sangatlah bangga atau apresiasi lah setinggi mungkin pahlawan-pahlawan kalian dan mempertahankan negara-negara kalian. Semoga semakin maju lagi lah. Kita doakan lah. Amin. Jadi guys, cukup segini aja video reactionku tentang 10 pahlawan ini. Jumpa lagi di next konten. Terima kasih juga buat kalian sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jumpa lagi di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. We are from Jogja.